Dan tepi pokok sawit tu ada nampak guys, ada nampak. Test 1 2 3 1 2 3. Okey, assalamualaikum, sama lagi dengan aku Ramli Ismail dalam RI Channel. Okey, kali ni aku nak kongsikan satu kisah seram yang berlaku pada aku. Tak ada lama sangat, bagi aku baru tahun ni. Dia berlaku pada bulan 2 pada tahun 2021 lah, pada tahun ni. Kisah ni bermula lepas aku niaga waktu malam. Masa tu kawan aku dia ajak aku pergi lepak dekat tempat kerja dia. Dia bekerja di sebuah kolam mancing yang terletak di kawasan area yang aku duduk ni. Okey, lepas je aku tutup kedai dalam pukul 12 malam macam tu. Lepas tu kawan aku pun ajak aku pergi lepak dekat tempat kerja dia, dekat sebuah kolam mancing yang terletak di kawasan area yang aku duduk ni lah. Aku tak boleh sebut kolam mancing tu kat mana. Jadi pun aku lepas dah set kemas apa semua tu, dalam 12.30 macam tu, aku pergilah lepak sekejap dekat tempat dia kerja tu. Okey, dalam kita orang lepak-lepak tu, kita orang berbual apa semualah, biasalah berbual dengan kawan-kawan. Aku berdua je malam tu dengan dia. Dekat kolam tu pun aku berdua je dengan dia. Jalan nak pergi kolam tu agak seram juga jalan dia, sebab jalan dia ada dua jalan. Jalan ni jauh sikit, tapi jalan ni tak adalah seram sangat. Ada satu jalan lagi, jalan ni agak jalan shortcut untuk aku tembus ke rumah aku. Jadi ni aku melalui jalan yang biasalah, jalan jauh masa aku nak pergi tu. Okey, lepas aku dah sampai, aku dah lepak apa semua, minum air, berbual, dan kawan aku pun ajak aku layan satu cerita ni, movie cerita Wira. Okey, cerita Wira ni aku dah tengok dah. Okey, itu buat cerita lain lah pula, sebab aku nak tunjukkan pada kawan aku cerita Wira ni best. Okey, dalam kita orang tengah-tengah layan movie tu, aku baru sedar jam menunjukkan pukul 3 pagi. Lepas tu aku pun cakap dekat kawan aku, cerita pun dah habis. Aku pun cakap dekat kawan aku, okey lah bro, aku nak balik dulu sebab jam dah pukul 3 dah ni. Lepas tu dia kata okey, dia nak tidur dekat kolam, dia nak stay dekat kolam. Jadinya yang aku ni memang kena balik lah. Aku pun cakap aku nak balik apa semua. Aku pun bergerak nak balik menuju ke rumah dalam pukul 3 pagi, 3 suku macam tu lah. Okey, dalam tanpa berfikir panjang, aku lalu jalan shortcut tu sebab aku nak cepat sampai rumah. Sebab malam tu pun aku tak fikir apa-apa. Aku tak fikir pun benda-benda seram ke, hantu ke, whatever lah, apa benda lah. Aku pun lalu lah jalan shortcut ni. Jalan shortcut ni kalau nak dikira memang bukan jalan tar lah, jalan tanah yang kiri kanan dia hutan dan ladang sawit. Jalan tu memang gelap gila, tak ada lampu. Dan kat situ setahu aku ada sebuah rumah lama tapi ada orang duduk lah rumah tu. Ada satu keluarga duduk rumah tu. Tapi yang aku tahu, yang duduk rumah tu pun satu orang tua dengan ada anak dia dengan cucu dia. Kira tak ramai sangat lah orang yang duduk dekat rumah tu. Jadinya pagi tu pukul dalam 3 lebih macam itu, aku pun lalu jalan tu. Memang gelap. Masa aku melalui jalan yang gelap tu, dengan kiri kanan hutan, ladang sawit lagi, dengan bunyi cengkerik, korang dapat bayangkan lah. Dalam masa aku lalu tu pun aku pun terfikir malam tu sebenarnya malam Jumaat geng. Lepas tu aku tinggikan lampu motor. Jalan tu memang teruk juga jalan dia bertanah merah macam tu, dan ada turapan sikit, jadi jalan dia tak rata. Jadinya masa aku melalui jalan tu, tiba-tiba masa aku lalu jalan tu, dalam masa tu lampu aku tinggi. Aku cuba bawa motor perlahan. Aku bawa motor macam biasa. Tiba-tiba semasa aku corner sikit tu, kan lampu aku tinggi. Jadi lampu aku tu dia menyuluh ke satu batang pokok sawit, dan tepi pokok sawit tu ada nampak guys,
ada nampak satu Kak Pon. Korang bayangkanlah, dalam malam Jumaat pukul 3 lebih pagi, aku naik motor, nampak Kak Pon dekat tepi pokok sawit tu. Dengan aku tak fikir apa-apa, tiba-tiba benda tu jumpa. Benda tu dia nak keluar, dia nak tunjuk. Memang jackpot aku malam tu. Masa tu pula tak ada kamera. Kalau ada kamera pun tak sempat nak buka, tak sempat nak record apa yang aku nampak tu. Masa aku buat eksplorasi dekat mana-mana tempat yang seram, yang sebelum-sebelum ni korang tengok dekat video aku, tak ada pula nampak entiti-entiti yang macam jackpot macam ni. Habis kuat pun ada benda kelibat hitam apa semua yang kita tak tahu apa benda jenis jin tu kan. Jadi aku pun dah nampak dia pun dah tengok aku. Kau bayangkanlah, dia daripada pokok tu dalam kira bahu Kak Pon tu nampak sikit. Bila aku menyuluh dan aku tengok dia tu, dia daripada batang pokok dia mengiring sikit ke situ. Dia macam tengok macam tu. Jadinya aku pun tanpa berfikir panjang, aku bacalah apa yang aku tahu. Jadi ni kita berselawat, kita berserah pada Allah supaya dia tak ikut. Masa tu jugalah aku bawa motor macam biasa. Aku tak pecut tak apa, sebab untuk bahaya pada diri aku juga. Takutlah jatuh motor ke apa, sebab orang pun tak ada. Jadi ni aku bawa motor sampai ke rumah. Aku terus masuk rumah. Aku terus pergi dapur, duduk dekat dapur. Dengan aku tak baca apa-apa dulu sebelum masuk rumah. Apa yang orang tua-tua dah ajar, 3 kul tu mesti wajib kan. Macam orang akan cakap, kalau takut benda ngikut rumah, kita ludah sebelah kiri 3 kali. Tapi aku tak buat benda tu. Okey, balik rumah, aku duduk dekat dapur, minum air, relax dulu. Lepas tu dalam setengah jam macam tu, aku masuk kat bilik, aku ambil towel, aku nak pergi mandi lah. Nak pergi mandi. Lepas aku mandi tu, anak aku tiba-tiba nangis. Anak aku yang paling kecil tu nangis. Menangis dia asyik menangis. Dia dah dalam 3 tahun dah umur dia, tapi aku tanya dia tak nak jawab. Dia menangis je. Aku cubalah buka ruqyah dekat YouTube surah ruqyah tu, tak jalan juga. Lepas tu lama sikit, dalam 4 suku macam tu, bila ruqyah tu sentiasa dimainkan, anak aku cakap macam ni. Dia kata dia nak balik. Dia nak balik ke tempat dia. Aku dah agak dah mesti benda tu ikut balik rumah. Sebab tu anak aku menangis. Lepas tu anak aku cakap nak balik ke tempat dia. Mungkin dia nak balik. Sedangkan aku tak ajak pun dia balik, tapi dia nak ikut juga. Aku tak minta dia tunjuk diri dia pagi tu dekat aku. Jadinya aku tutup ruqyah tu, aku cuba baca sendiri apa yang aku tahu. Apalah yang aku tahu, macam surah Kursi, macam surah Al-Fatihah tu, 3 kul tu. Jadinya makin aku ulang baca, anak aku pun diam. Dan aku tak tidur sampai azan subuh. Jadi selepas azan subuh tu, solat subuh, anak aku pun dah tidur. Jadinya aku dah selesai solat subuh. Jadinya aku pun tidurlah. Yang aku dapat tahu sebenarnya, lokasi yang jalan yang aku lalu shortcut tu, yang ada kiri kanan sawit yang ada rumah lama tu, aku dapat tahu daripada director aku lah, yang channel Haris Fazilah tu. Dia ada ceritakan dulu rumah tu sebenarnya rumah arwah atuk dia. Atuk dia ni kira dah lama lah. Kalau hidup pun mungkin dalam umur 100 ataupun 110 tahun macam tu lah. Agak-agak lah sebab dia kata dekat kawasan rumah dia tu ada sungai, dekat dengan sungai. Dulu arwah tok dia cerita dekat dia, yang tempat tu dulu semasa zaman Jepun, tempat Jepun pancung kepala orang dekat kawasan belakang rumah tu. Mungkin ruh-ruh yang dulu tu tak tenang ke, mungkin lah sebab tu tempat tu jadi kawasan yang seram. Tak tahulah siapa yang pernah jumpa lagi sebelum tu. Jadi ni pengalaman seram aku pada tahun ni, pada tahun 2021 ni. Memang seram lah. Aku pun tak expect aku boleh jumpa dengan Kak Pon ni
Sebelum ni aku pun tak pernah jumpa lagi dengan Kak Pon. Abang Chong pun aku tak pernah jumpa lagi. Itu saja perkongsian kisah seram aku kali ni. Sorry lah guys, sebab dah lama aku tak upload video. Video mukbang pun aku tak upload, video kongsi kisah seram pun aku tak upload, video eksplorasi pun aku tak upload, sebab dalam mungkin PKP ni aku pun sibuk dengan bisnes dan tak ada masa. Okay, hari ni aku ada rasa mood sikit lah, aku nak record video untuk korang semua. Okay, thank you kepada korang yang suka tengok video aku. Aku harap korang boleh tekan butang subscribe, like, share, komen apa idea yang korang nak aku buat untuk konten untuk channel aku sendiri. Aku harap korang boleh support aku punya channel supaya channel aku lebih maju, lebih berjaya akan datang, InsyaAllah. Itu saja untuk konten kali ni. Assalamualaikum, bye bye, see you the next video.